Jadi menunaikan solat fardu sekiranya muazzin telah melongkan azan atau muazzin sedang melongkan azan. Dah habis tawaf apa wada' tu, tiba-tiba azan. Dulu kata mesti kena balik. Jadi dah tunggu semayang. Tunggu semayang. Bergambar atau mengambil gambar adalah lebih baik jika tidak bergambar atau tidak mengambil. Dulu bergambar batal tawaf wada'. Sekarang tidak sampai batal. Kawan saya, ustaz, dia kata aku ustaz pun kena. Habis siap dah tawaf wada', jalan balik dengan mak dia, bawa mak dia. Jumpa Ustaz Don. Mak Ustaz Don. Orang besar lah kan, makcik-makcik. Tegak ustaz apa kata makcik, ustaz nak ambil gambar dengan ustaz lah. Dia kata, mari kita ambil gambar ustaz. Dia pun duduk, perak ambil gambar. Habis gambar dia pun berjalan. Allah! Siapa yang bergambar selepas tawaf wada', batal lah tawaf wada'nya. Dulu cerita. 4-5 tahun yang dulu. Dia kata aku buat tawaf wada' lain. Pasal gara-gara mak aku jumpa Ustaz Don. Tapi sekarang, tuan-tuan jumpa Ustaz Don boleh bergambar. Tak apa. Peraturan sekarang. Okay, kan? Ini boleh lah. Itu dia kata tadi. Ustaz yang saya cerita tadi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan bergambar, dam. Lepas habis tuan-tuan wada', tuan-tuan bergambar, dam. Hoi, saya dengar dam saja. Dia kata dam apa Ustaz? Seekor kambing. Ni dam, seekor kambing. Saya dengar dekat 10 ekor kambing. Oh, letih dah. Nak balik lepas tawaf wada' kena 10 ekor kambing. Oh, letih. Kan? Jadi itu kedudukan. Jadi tuan-tuan kena belajar banyak. Dengar ustaz sana cerita tak apa. Dengar ni. Cuma tuan-tuan dengar lagi sana. Macam itulah. Okey Okey, ada lagi yang boleh dilakukan. Makan dan minum di hotel. Boleh. Okey. Qada hajat. Nak buang air. Boleh. Kalau tak boleh buang air, letih ya. Kan? Mandi, menyalin dan menukar pakaian. Boleh. Zikir dan baca Quran sementara menunggu. Boleh. Mengambil beg atau barang yang letak ditinggal di dalam bilik penginapan. Boleh. Mencari isteri, saudara, waris darah kaya hilang. Boleh. Mengangkat barang yang tidak dibawa bersama. Boleh. Tidur dalam bilik hotel sementara menunggu bas atau ketibaan kenderaan. Boleh. Yang saya kata tadi, mutawif yang duduk di sana Mekah tadi, bagi taklimat, tuan-tuan kalau tidur, dam. Udah pergi tawaf pukul 12 malam, nak balik 5 pagi, daripada 12 nak tunggu bas bergerak 5 pagi, maknanya tak boleh tidur lah. Nak tidur dia tak boleh, tidur dekat dengan bas, duduk tepi beg tidur. Aduh, saya dengar saya senyap, kita kena hormat menghormati. Lepas itu lepas tu baru saya beritahu, tuan-tuan, mungkin itu muzakarah lama ataupun dia dapat ilmu. Dia pun orang muda biasalah. Semangat dam saya kan. Tak kena ke dia, buat kena ke dia. Baru dia tahu dum. Baik. Melawat pasangan saudara waris rakan yang sakit di hospital atau klinik bagi kes kecemasan. Dia pergi shisha ke mana hospital tengok adik-beradik dia demam apakah? Tak ada masalah lah. Boleh. Tak kena dam. Tak ada apa. Okey. Perkara yang boleh lakukan lagi. Yang ni patut saya baca juga ni. Pasal benda ni penting. Esok tuan-tuan jumpa ada ustaz lain kata tak boleh dam. Tak boleh dam. Tuan-tuan kena ingat. Kan? Oh letih semua dam. Dia bila batal, engkau ada masa tak lagi buat lain. Kau pergi buat lain. Itu yalah. Dia batal perkataan ni bukan. Memang kalau kau tak boleh buat kau kena dam. Tapi batal pergi buat lain tu yalah. Ini dak. Oh tidur. Dam. Weh. Tak boleh tak ada ampun. Dam. Oh letih. Dam apa? Kambing. Oh sampai 5 ekor kambing, nak balik saya 5 ekor kambing, hadut sana lagi. Kalau duduk dengan dia saya rasa pakai kambing saja. Lepas tu kambing itu sedekah kat aku. Okay. Sebarang urusan yang berkaitan dengan perjalanan sama ada ke Jeddah atau Madinah seperti membeli makanan dan minuman untuk kegunaan dalam perjalanan dan sebagainya. Okey, menunggu kenderaan. Okey, beli makanan apa semua boleh. Bersedekah ketika menunggu kedatangan kenderaan di penginapan. Boleh. Sekarang boleh. Tengok dia kata apa situ tuan? Boleh dilakukan. Dulu tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah. Tapi yang dia cerita tadi, tuan-tuan kalau ada sedekah, dam. Ada orang nak balik dah hotel, dia nak balik hotel. Kita kena faham, sedekah ni kalau boleh kita jangan buat lah ni. Pasal dia nak balik dah. Sebelum balik tu buatlah banyak-banyak. Kan? Bila dia nak balik tu tak payahlah buat. Tetapi tiba-tiba, tiba-tiba ada orang minta sedekah yang kita terlupa semua tu. Dia minta sedekah, kita pun bagi. Kita tengok dia main minta rayu bang, tak makan dah 10 hari dah bang. Kita pun bagi. Lepas tu dia jalan. Alamak. Kan? Kita dah buat tawadak.
Itu tak ada masalah. Itu yang dimaafkan dan dibenarkan. Jadi tuan-tuan dan puan, yang ni sekarang ni pun kata tidak kena dam lah. Kan? Membayar dam walaupun begitu digalakkan untuk membayar sebelum tawaf wadak. Okey. Kalau nak bayar dam, bayar dulu sebelum tawaf wadak. Dam-dam yang sebelum itulah. Menunaikan solat fardu di hotel berdekatan dengan berimamkan imam di Masjidil Haram. Boleh, tak ada masalah. Okey. Saya laju balik. Yang tidak digalakkan selepas tawaf wadak. Bukan tak boleh, tidak digalak-galakkan. Berlengah-lengah dalam Masjidil Haram. Lepas tawaf wadak tu, tak payah duduk lama-lama sangat. Nak berdoa sikit, apa semua baliklah. Jangan berlengah-lengah. Dulu tak boleh berlengah langsung. Bersedekah semasa dalam Masjidil Haram atau dalam perjalanan balik ke bangunan penginapan. Waktu balik itu di dalam Masjidil Haram semua. Kan? Tapi dia kata tidak digalakkan. Dulu tak boleh, batal terus tawaf wadak. Sekarang tidak digalakkan. Jadi tuan-tuan fahamlah. Kalau boleh janganlah dah. Perkara yang tidak digalakkan selepas tawaf wadak lagi iaitu membeli barangan yang tiada kaitan dengan keperluan perjalanan. Dulu batal. Sekarang ni dia kata tidak digalakkan. Maknanya tuan-tuan dah habis semua nak balik dah lili, dah balik daripada tawaf wadak jalan-jalan, tengok ada pula orang duk bawa unta. Unta! Yang ni boleh berjalan sendiri walaupun unta plastik. Wish, ini kalau cucu aku ni, tu dia beli pula dah. Macam tu tak mau. Kemarin dulu sebelum tu kan, tak beli pun. Tengok je unta tu. Lepas tu letak berjalan, kan. Eloklah, hari dah nak balik, dah lepas tawaf wadak kan. Unta berjalan, baru unta tu kata, labbaik Allahumma labbaik. Baru hati dia kata, Allah, unta ni tak payah beli. Dia beli lah, beli juga kan. Jadi tak apalah, tidak digalakkan. Baik. Jadi tidak digalakkan mengambil gambar semasa dalam perjalanan. Saya kata dia ambil gambar pun tidak digalakkan. Dulu batal. Jadi kalau boleh tak usah buatlah. Yang tak digalakkan pun jangan buat. Jemaah haji jangan buat. Tuan-tuan, bayar bakal dia. Ziarah Madinah, tinggal sikit lagi masa. Baik, ziarah Madinah. Baik, kelebihan bersolat di Masjid Nabawi, tuan-tuan, saya dah sebut tadi 1000 kali ganda. Ada hadis. Tuan-tuan, baik, okey. Kemudian, objektif ziarah Madinah memberi kepahaman kepentingan ziarah Madinah sebagai tanda terima kasih dan penghargaan yang amat tinggi terhadap kesusahan dan pengorbanan yang dibuktikan oleh Nabi. Okey, beramal dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Okey, tengok, amaran atau ancaman melakukan kezaliman di Madinah tak boleh. Kemudian kelebihan mati di Madinah. Ni, tengok. Mati di Madinah, mati di Mekah ada kelebihan. Tuan-tuan. Jadi sebab itu tuan-tuan bakal Duyufur Rahman sebelum berangkat niatlah supaya mati di sana. Minta. Kan. Jadi dia ada kelebihan. Man istata'a ayyamuta bil Madinah falyaf'al fa inni ashfa'u liman mata biha. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Okey, siapa yang mampu untuk mati, ini meninggal di Madinah, hendaklah dilakukannya. Tapi jangan bunuh diri. Naik hotel, tingkat balik hotel, terjun. Pasal dia kata bertuah mati di Madinah. Itu bunuh diri. Tak boleh. Hendaklah melakukannya. Sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada mereka yang mati atau meninggal di Madinah. Sebab itu bertuah sangat siapa yang mati di Madinah, apatah lagi yang dapat dikebumikan di perkuburan Baqi'. Jadi tuan-tuan, mati di Madinah, tak dapat dikebumikan perkuburan Baqi' pun masih di dalam tanah haram. Okey, boleh tahu siapa nak pergi haji tahun ni? Hajah nak pergi haji tahun ni? Kalau dapat, nak mati di Madinah? Tak mau. Tak mati tak mau. Biasalah tuan-tuan ya. Sebab siapa nak mati kan? Mati dia teringat macam-macam. Mati kan? Aku mati. Esok rumah aku ni, laki aku buat balik bini baru. Dia fikirlah. Dia malah fikir macam-macam. Padahal tak ada apa pun. Jadi tak apalah tuan-tuan. Minta yang baik ya. Kalau Allah nak bagi, itu bagi. Kalau Allah tak bagi, tuan-tuan, dia minta. Allah tak bagi. Dia balik sampai KLIA, dia balik sampai Kuala Kangsar naik kereta, baru jalan sekejap, meninggal. Saya dah cerita dulu kan. Sahabat saya, kawan rapat saya, orang yang sangat baik. Allah. Tapi dia baru balik umrah lah. Alhamdulillah. Tapi tak dapat di sana. Dapat di sini. Kan? Okey, tak apalah. Masing-masing.
Okey. Kelebihan bersabar menengok khususan di hadapan Madinah banyak. Dalil berselawat. Oi, tuan-tuan. Lebih berselawat banyaklah. Okey. Ziarah Madinah hukumnya sunat. Mana nak tempat? Ziarah Masjid Nabawi, ziarah tempat bersejarah. Jadi tuan-tuan akan dibawa semua ni. Masjid Nabawi, Raudah, makam Rasulullah, perkuburan Baqi', makam dua sahabat. Tapi kalau yang ni tuan-tuan, perkuburan Baqi' ni nak masuk dalam laki-laki sahaja. Perempuan minta maaf. Di luar saja nak berdoa untuk syuhada ke apa semua dalam perkuburan Baqi' ni, orang lelaki je boleh masuk. Okey. Makam sahabat dalam perkuburan Baqi', di luar pun dalam perkuburan Baqi' itu ni lelaki saja. Okey. Raudah. Raudah masuk sekarang kena pakai booking slot. Datanglah haji nanti. Tapi sekarang seminggu sebelum tuan-tuan turun airport Madinah ataupun masuk Madinah, tuan-tuan kena booking slot. Tuan-tuan kena download nusuk. Kena pakai handphone. Bukan 3 sekupang. Handphone yang baru. Hak 3 sekupang, hak tak boleh download tu, itu tak boleh terima. Hak tak call saya, WhatsApp pun tak boleh tu. Hak lama punya, tak boleh lah. Pasal nak download nusuk. Bila ada nusuk dalam tu dah masuk, tuan-tuan tekan, baru dia keluar. Sana bagi pula lampu hijau. Okey, sekarang dah boleh apply untuk masuk Raudah. Maka dia bagilah. Kita pun tekan, klik. Okey, jemaah Ustaz Fadli, semua sila tekan nusuk pada 17 Disember. Pak, tekan. Semua tekan. Suk. Yang ikut saya 47 orang. Pop, tekan. Dia keluar. Laki-laki, pap, 1.30 pagi. Terima. Perempuan, tekan-tekan. Awal sikit. Lelaki 1.30 pagi, saya bawa semua berbaris, beratur sebelum nak masuk pintu 39 Masjid Nabawi. Pukul 11 malam. Beratuklah. Sampai segi polis datang cek. Beratuk masuk semua datang cek. Tunjuk kat dia. Dia mesti tengok handphone tu berkelip nusuk tu. Pluk, pluk, menunjukkan hidup, bukan copy paste. Nusuk tu mesti hidup, internet mesti on. Dia tengok. Okey, ya Allah, ya Allah. La hada. La hada tak. Yang ni tak ada. Letih ha. Dia tengok nusuk tu mesti berkelip. Saya kena pastikan jemaah saya semua cek tengok. Petugas di Mekah akan bantu. Tak berkelip, dia tolong download, bagi berkelip. Tip, 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 tunjuk ke dia. Okey, boleh masuk. Masuk. Bila masuk tu simpan handphone tutup, tak apa, masuklah. Duduk dalam Raudah hanya setengah jam. Itu nak cerita suasana sekarang. Dia bukan boleh macam dulu dah, tak. Dia mesti download nusuk untuk satu dunia. Satu dunia. Kena tunjuk handphone nusuk. Semua tunjuk handphone. Tak kira lah nak pakai Android ke apa ke semua. Tak kisah. Yang penting hidup. Klip, klip, klip. Kalau beli handphone plastik, tipu tak boleh. Dia tak berkelip. Walaupun lukis nusuk ke semua tunjuk dia tengok. Hei, tipu. Okey. Okey. Di tempat bersejarah Masjid Quba, tuan-tuan akan pergi semua. Masjid, dia akan terangkan semua masjid ni. Saya tak payah terang di sini, masa tak cukup. Okey. Kelebihan yang banyak, apa yang Nabi telah buat di sana semua ada. Okey. Tuan-tuan tengok. Masuk ke dalam Masjidil Haram, babus salam, nak pergi bagi salam kepada Nabi. Itu penting sangat tu tuan-tuan. Nak pergi ziarah Nabi, nak bagi salam. Siapa bagi salam kat Nabi, wajib atasnya syafaat. Kita nak tu lah. Kita nak pergi dalam dunia ni berjalan, nombor satu nak bagi salam kat Nabi. Lepas tu pergilah jalan tempat lain. Ini pergi berjalan tempat lain. Nak jumpa Mao Zedong, China. Bush, Amerika. Apa ham tak guna? Kan? Ni kita pergi jumpa Nabi kita dulu. Okey. Ziarah Raudah, masuk Raudah Nabi nak beribadat. Taman-taman syurga. Okey. Dia bagi kawasan tempat yang ditunjukkan. Kawasan. Kemudian makam Rasulullah kita akan dibawa melalui depan dan bagi salam. Itu makam Rasulullah. Ziarah makam Nabi, ada doa yang telah dianjurkan. Nak ikut pun boleh, nak bagi salam biasa pun boleh. Itu kedudukan yang kita kena faham. Ziarah Baqi', perkuburan yang hebat. Boleh, siapa yang ni berdoa minta mati di sana. Okey. Masjid Quba, Qiblatain, semua ada sejarah yang akan diterangkan oleh mutawif apabila sampai di sana. Jabal Rumat, iaitu bukit pemanah ketika
perang yang tuan-tuan belah dengar cerita, tentera Islam disuruh oleh Nabi berada di bukit ni, mempertahankan dengan panah. Mereka turun tak sabar tengok harta, akhirnya mereka telah diserang hendap. Okey, tengok tuan-tuan ya, sejarah akan nanti menceritakan di sana. Okey, cukup sekadar itu, jam tepat 11.45 seperti yang saya janjikan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, faham tentang cara nak buat umrah, niat bersyarat, tuan-tuan faham ya, ziarah Madinah, semua tuan-tuan dah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza wa ghairahu birrahmah. Allahumma faqihna fid din. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.